أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وحيث قال الله سبحانه وتعالى في محكمات تنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ثم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar Tuan Haji Azhar bin Ikadir, KPBD, Tuan Encik Usman bin Mubni, Timbalan Sektor Pembelajaran PBD Kuala Lengat, yang saya hormati ahli panel ataupun sahabat bual bicara kita pada petang ni, Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Zaidan, kemudian bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Jamilah binti Mokhtar. InsyaAllah akan bersama-sama kita pada petang ni untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan asas NPIP dan asas YouTube. InsyaAllah mudah-mudahan akan dapat membantu kita, terutamanya guru-guru pendidikan Islam dan bahasa Arab secara khususnya dan juga secara umumnya kepada semua guru-guru dan mereka yang berminat dengan ilmu ni. Dan insyaAllah untuk mengganti majlis kita pada petang yang penuh keberkatan ini, mari sama-sama kita mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa anish syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkan hati kami ya Allah, kuatkanlah hati kami, baikkanlah amal kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauh kami daripada kejahatan. Kamulah semua permintaan kami dalam agama, di dunia ataupun di hari akhirat. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Ya Allah, kami mohon kepadamu, selamatkanlah kami keselamatan dalam agama dan kesejahteraan dalam tubuh badan kami dan tambahan ilmu dan keberkahan rezeki serta taubat sebelum meninggal dan rahmat di waktu meninggal dan ampunan setelah meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya-Allah terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menanti daripada awal, yang bersalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita pada petang ni kita bual bicara kita tak adalah formal sangat, maknanya kita akan secara santai dan agar sampai tu dia. Santai dan sampai. Maknanya boleh bertanya. Cuma bertanya tu tak boleh bercakap. Yang boleh bercakap kami bertiga saja insya-Allah. Cuma dengan cara macam mana? Sampaikanlah dalam bentuk tulisan-tulisan. Kalau ada persoalan nak bertanya, cuma kita fokus pada petang ni hanya pada dua benda. Jangan tanya nak baiki komputer pula. Cuma pada petang ni kita berkaitan dengan asas-asas NPIP dan juga asas-asas YouTube. Kebetulan insya-Allah kita ada Mukhayyam Arabi peringkat negeri Selangor yang melibatkan 4 daerah Kuala Langat, Kuala Selangor, Kelang dan Sabak Bernam. Jadi dan ada acara-acara yang perlu kefahaman dan juga penjelasan dan juga ilmu kepada guru-guru kita GPI dan GPA, terutama khususnya untuk mengetahui bagaimana cara AnyFlip. Saya pun dulu tak tahu apa AnyFlip dan saya pun tak tahu apa YouTube. Dulu kita tahu Google saja. Dulu Hotmail, sekarang dah tak ada dah Hotmail. Sekarang dah Google. Rupa-rupanya Google pun banyak.
ada Google Site, ada Google Doc, ada Google, macam-macam Google. Jadi mudah-mudahan kita bersyukur pada petang ni kita niat kita duduk dalam majlis ilmu, yakin walaupun mungkin kita belajar Anyplip, tapi kadang kita boleh buat Anyplip itu benda-benda keagamaan. Adakah tidak mendapat ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala? Bermakna kita duduk niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis ilmu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maknanya kita duduk dalam majlis ilmu, dia nyatakan ganjaran duduk dalam majlis ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala melebihi 100 rakaat solat sunat, masya-Allah. Duduk kita dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pada petang ini bersama alhamdulillah Al-Fadilah Ustazah Jamilah binti Mokhtar daripada SK Jenjarum, insya-Allah, yang akan membicarakan berkenaan dengan Anyplip, dan juga bersama dengan Al-Fadil pengurusi surau Darul Amin, insya-Allah, Ustaz Muhammad Luqman, guru di SKBB, Ustaz Jamilah daripada SK Jenjarum, dan Ustaz Luqman daripada SK Bandar Banting. Dan Ustaz Jamilah ni sebenarnya mungkin tak asing lagi tahun lepas bila kita bermula dengan pandemik COVID-19, antara orang yang banyak menghasilkan bahan-bahan dan sudah menjadi YouTuber di daerah Kuala Lengat, insya-Allah. Sekadar peringkat awal untuk pusingan yang pertama ni, kita akan bersama dengan Fadilah Ustazah Jamilah binti Mokhtar yang akan membicarakan berkenaan Anyplip. Sekadar sedikit ringkasan ataupun yang saya sebut, Ustazah Jamilah ni berasal mengajar di SK Jenjarum, dan insya-Allah dalam penerangan penjelasan berkenaan Anyplip akan diterangkan berkaitan dengan biodata diri, dan boleh berkenalan dan boleh bertanya di dalam ruangan chat itu, dan boleh bertanya. Fokuskan kepada Anyplip. Jadi untuk tidak melengahkan masa, yang memang masa sememangnya mencuburi kita. Memang kami sebenarnya berdebar-debar, takut-takut tiba-tiba line internet out ataupun elektrik tak ada, habis kita. Jadi syukur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan majlis kita lancar, dan yang dapat bersama-sama kita mudah-mudahan dapat ilmu yang kita dapat gunakan, mudah-mudahan bermanfaat berterusan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk seterusnya saya menjemput kepada Al-Fadilah Ustazah Jamilah binti Mokhtar untuk membentangkan berkenaan dengan Anyplip. Falyatafaddal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Syukri selaku moderator kita lah, maksudnya pengerusi kita pada petang ini, selaku pegawai kita lah dari unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Kuala Langat. Seterusnya yang dikasihi Ustaz Muhammad Luqman bin Zaian, rakan seganding lah dari SK Bandar Banting. Okay, insya-Allah pada petang ni saya fokus kepada aplikasi Anyplip yang berkaitan dengan YouTube. Kita serah kepada orang yang pakar lah, Ustaz Muhammad Luqman. Setakat ni Ustaz Syukri dan Ustaz Luqman, saya punya audio okey ya? Clear. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Jamilah binti Mokhtar, berasal daripada Kampung Medan, Teluk Paling Megarang, Selangor. Saya merupakan pelajar UIA, ijazah sarjana muda. Maaf tu salah eja tadi, baru betulkan tadi ya. Sarjana muda tu sebenarnya. Okey, dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Jawatan saya adalah guru pendidikan Islam. Posting mula-mula di SK Udin Sadiqah Sarawak, seterusnya ke SJKC Jenjang Tengah 2 Kuala Lumpur, seterusnya ke SK Metodis pada tahun 2016, dan sekarang berada di SK Jenjarum sejak 2016 lah. Okey, dari segi pelibatan saya merupakan sukarelawan Akademi YouTuber ataupun AYU, dan merupakan YouTuber pendidikan lah. Tapi tak banyak jugalah video sebenarnya, tapi insya-Allah lah dalam usaha untuk menghasilkan video-video dan juga menghasilkan bahan pembelajaran melalui platform YouTube, page Facebook saya dan juga channel Telegram saya lah. So kalau di YouTube, di Facebook, di Telegram, type Ustazah Jamilah Mokhtar, insya-Allah lah jumpa, dan boleh gunalah mana-mana bahan yang ada dalam tu, saya halalkanlah guna, insya-Allah. Semoga menjadi saham akhirat, insya-Allah. Okey, seterusnya saya fokus terus kepada aplikasi Anyplip. Okey.
saya terangkan dulu guna PowerPoint, nanti saya akan hands on lah. Maksudnya hands on tu saya akan ajar step by step lah. Untuk yang beginner tu nanti bolehlah guna buka laptop terus untuk mula. So sekarang ni saya guna PowerPoint untuk terangkan dulu step satu persatu. Okay. Kegunaan Anyflip ni untuk apa sebenarnya? Untuk buat e-book. Dalam keadaan yang paperless sekarang ni kita banyak menggunakan e-book lah. E-book tu boleh guna untuk buat program, nota kan, kalau ada nota kita nak bagi dekat student ke apa ke, nota pembelajaran sebenarnya pun boleh guna Anyflip, flashcard, buku cerita. Anak-anak kita sekarang pun buku cerita dia baca dekat laptop dia, dekat handphone dia. Banyak buku cerita yang guna Anyflip kan. Dia baca kat situ, lepas tu dia isi dalam buku, dalam rekod nilam dia kan, kertas kerja dan sebagainya. Okey, seterusnya nanti saya akan tunjuk macam mana mungkin ada yang dah tahu. So kalau yang belum tahu tu nanti akan saya tunjukkan step dia satu-satu macam mana nak save apa semualah. Yang pertama mesti dokumen yang nak di-upload dalam Anyflip ni mestilah dalam PDF. Tu yang pertama, nanti saya akan tunjuk. Kalau dari Word macam mana cara dia nak save, kalau dari PowerPoint macam mana nak save. So bagi peluang saya baca dan terangkan slide ni dulu, okey. Tu step yang pertama. Yang kedua, boleh type dekat Anyflip ni. Okey, nanti akan keluar paparan begini. Okey, sign up dulu. Okey, sign up ni untuk orang yang tak ada akaun Anyflip lah. So biasa sign up ni boleh guna akaun email. Nanti saya akan tunjukkan juga cara dia macam mana nak sign up. Lepas tu kalau yang dah sign up memang dah pernah daftar lah, maksudnya register dengan Anyflip ni, kita just sign in sahaja, klik dekat situ. Lepas tu nanti klik dekat create with Google ni, pilihlah email kita dan akan terus upload. Klik quick upload ni dulu. Lepas tu upload your PDF yang dah save tadi tu. Lepas tu kita pilih mana dokumen yang kita nak. Tunggu sampai dia habis loading, sampai converting sampai habis. Lepas tu kita ambil link dia. Lepas tu saya biasa tukarkan ke bit.ly.com lah. Ada juga yang guna Tiny URL. Dari segi step dia tu saja, tapi saya akan tunjukkan dulu step dia. Yang pertama, okey, type sahaja Anyflip, okey. So kalau siapa yang dah ada laptop boleh buat teruslah. Okey, saya dah ada akaun Anyflip, so saya guna email anak saya. Saya type dulu. Contohlah ya, Muhammad Naufal Zuhaili, sebab email anak saya tak ada Anyflip lagi, so saya kena email anak lah ya. Nak tunjuk cara je macam mana nak sign up untuk yang memang tak pernah ada akaun Anyflip. Okey, ni saya type password dia. Okey, sekejap, saya kena sign up dulu, minta maaf ya. Okey, saya buat lagi sekali sebab tadi tu untuk login baru saya perasan. Okey, saya type lagi sekali, Muhammad Naufal Zuhaili 0914@gmail.com. Okey, password dia lagi sekali. So, saya cuba lagi sekali. Doalah sama-sama line ni okey, sebab bila hands on ni kita nak tunjuk terus semua kena guna line kan. So kalau line tu okey, insyaAllah lah. Okey, so bila dah sign up, dia akan keluar verification code. So kena pergi dekat email. Ni email anak saya. Okey, apa nombor dia? 317438. Okey, saya type kat sini ya. 317438. Tekan verify account. Dah masuk dah. Macam tu je sign up. Tak susah tau. So, saya guna email saya sendirilah ya untuk memudahkan sebab saya dah biasa. So, untuk orang yang memang dah ada email, maksudnya dah sign up, kita dah keluar kan macam biasa. So, klik sahaja create with Google. So, ni senarai email yang memang ada dalam pilihan kita. So, saya guna email saya sendiri. Okay. Okey, Alhamdulillah. So dah ada kat sini paparan. So yang pertama kena buat, nak klik add new book pun boleh, nak klik quick upload pun boleh. Paparan yang keluar akan sama. Okey, sekejap ya. Dia tak nak, so kita add new book pun boleh. Okey, so sekarang ni kita dah ada upload your PDF. Okey, klik dekat sini. Mana-mana dokumen yang kita dah PDF kan.
Okey, sebelum tu izinkan saya sekejap dekat desktop ya. Saya dah simpan. Macam mana nak save in case dari Microsoft Word. Okey, ini dari Microsoft Word ya. Okey. Ini biasa kita type kertas kerja ke apa dia semua tu. So dia akan macam ni lah paparan dia. Ini contoh kertas kerja saya lah untuk Ihya Ramadan baru-baru ini. So kita klik save as. Simpan lah dekat mana-mana yang kita nak. Cari PDF. Nampak ni PDF kan? Okay, klik PDF, tekan save. Okay. So nanti simpanlah dekat mana yang kita nak tu. Itu kalau dah siap. Okay. Ni PDF untuk kertas kerja tadi. Itu kalau dari Word, Microsoft Word. Kalau dari PowerPoint, saya tengok mana yang saya contoh PowerPoint. Okay, inilah ya. Sekejap ya. Okey, ini contoh yang slide saya. Saya tukar format ke portrait untuk dijadikan AnyFlip. Nanti di akhir siaran saya akan kongsikan AnyFlip ni lah kepada semua, terutama untuk beginner yang masih tertinggal step yang saya ajar tadi tu. So boleh guna AnyFlip ni sebagai rujukan lah ya. Okey, so kalau nak save as dari PDF, okey, sebelum tu kan mungkin ada yang tak tahu macam mana nak tukar saiz ni, boleh jadi A4, boleh jadi presentation. So yang tu boleh klik dekat design, boleh klik dekat slide size. Okey. Pilih custom slide size. Sebab ni kalau tak dia akan jadi standard white screen lah. White screen tu maksudnya presentation biasa lah. So kat sini boleh ubah. So kalau portrait macam ni lah. So kalau landscape, landscape lah. Tadi lepas tu tekan OK. Ini contoh kalau saya tukar ke landscape, tapi saya tak nak saya nak nampak dia cantik, so kita tukar ke portrait. So nanti nak baca tu dekat handphone tu dia cantik sikit. So tekan ensure fit pun boleh. Okay, lagi sekali tekan sekejap ya, M4 portrait, tekan OK. Sekejap ya. Dia dah berubah dah saiz dia, tak apa. Okay, ini contoh tadi ya. Untuk tukar, saya sebenarnya nak tukar ke A4 portrait, dia jadi kecil pula. Sepatutnya dia nak jadi besar macam tadi kan. Okey, tak apa, ni dah siap, ni contoh sajalah. Sepatutnya saya tekan yang sebelah tadi tu, saya tekan show fit dia jadi fit. Sepatutnya tekan sebelah tadi tu yang maximize tu kan. Okey, itu contoh. Okey, ataupun slide saya sendiri yang sekarang ni pun boleh juga. Saya tekan macam ni, saya tekan save as, pergi ke sini, klik PDF. Okey ya. Ini di dalam bentuk landscape. Yang saya bentuk portrait tadi saya dah buatkan dah. Nanti kita kongsilah insya-Allah di akhir siaran. Kalau save bentuk PDF dan kalau kita print PDF jadi juga kan? Biasa saya buat print PDF. Print PDF, tak pernah pula saya selalu save as PDF. Nanti kalau Ustaz try, okey, yang penting dia jadi PDF, okeylah Ustaz. Sebab dalam print tu dia ada nama-nama printer. Kemudian ada satu print to PDF. Biasa saya guna tu. Okay. Dia maknanya print to PDF. Dia jadi PDF lah. Boleh. Maksudnya kalau kita nak ubah ke PDF tu, selalu kita print tu Ustaz ya? Okey, so faham. Boleh juga Ustaz sebab dia ada pilihan. Satu printer nama apa, lepas tu kat bawah tu dia ada tulis save to PDF. Macam tu Ustaz ya? Ya, betul. Saya biasa guna tu. Saya tak pernah lagi save PDF ni. Ni saya pun baru saya tahu. Okey, so kalau nak macam ni pun boleh juga. Ya, okey. bagus. Lagi senang rupanya. Okey, so saya teruskan. Kejap ya. Dekat mana tadi? Dekat sini. Okey, kita sambunglah. Kita upload. Satulah saya bagi contoh ya. Mana-mana yang kita nak upload tadi. Contohnya kertas kerja lah. Kerja-kerja Ihya Ramadan ya. Okey, kat sini tulislah tajuk dia. Lepas tu ni description dia. Nak tulis apa benda. Tunggu sampai converting 100% lah, 100%. Lepas tu boleh pilih dekat template. Nak ubah sambil-sambil dia jalan tu kan. Nak guna yang hijau, double click. Nanti dia tukar warna hijau. Okey, tada warna hijau kan. Nak tukar ke yang sebelah dia pun boleh juga. Pilihlah ikut mana yang berkenan di hati macam tu kan. Okey.
So far line internet saya okey Ustaz ya. Maksudnya nak tunjuk perjalanan dia tak ada lag Ustaz ya. Okey. Cantik. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk kalau untuk yang Muhayyam Arabi ni Ustaz dia just nak PDF saja, tak adalah sampai masukkan lagu Ustaz ya. Tak ada kan? Dia just Ada juga yang bertanya tu, maknanya kalau ada lagu tu saya pun mungkin akan memberikan segi persembahan yang lagi cantik lah bila lagu tu kan. Tu je. So ada yang komen biasa ada yang komen biasa dia export ke PDF pun boleh juga. Yang penting dia jadilah PDF, boleh ditransfer ke AnyFilm. Okey Ustaz. So saya tunjuk je lah cara masukkan lagu. Kod-kod ada sesiapa nak buat buku program ke, nak buat kertas kerja ke. So saya tunjuk dekat untuk masukkan lagu. Klik dekat advance ni. So far saya tak laju sangat ya. Boleh ikut ya insyaAllah. Okey. Nanti kalau rasa macam laju sangat, nanti tengok balik ulangannya satu-satu. Lepas tu tengok balik yang AnyFlip dari segi panduan dia lah ya. Okey, dari segi advance, tekan toolbar setting. Scroll ke bawah. Nanti dia jumpa bahagian sound button. This one. Ni sound button ya. Sound button. Lepas tu page flipping sound. Tekan yes, ada tanda garis ni, maksudnya kita nak masukkan lagu. Klik je. Lepas tu tekan select file. Okey, ini ada contohlah lagu UNIC saya masukkan. Okey, di tengah jalan. Kalau laju internet tu okeylah. Tu. Tu ada lagu dia lah masuk dalam tu. Okey, kira dah siap lah. Cumanya dekat advance ni boleh pilih nak auto detect ke, nak force ke apa. Kadang-kadang muka surat dia terlebih. So dia muka surat dia jadi landscape. Kalau kita sendiri nak setting, tekan front cover terus lah. Kalau don't auto detect pun boleh. So ada yang dia nak 2 muka surat ke macam mana, ikut setting masing-masing lah. Tapi biasanya none, saya guna none lah. So terpulang masing-masing ikut pilihan masing-masing, tak ada masalah ya. Okey, lepas tu tekan okey. Tunggu sekejap ya. Dia kadang-kadang line-line ni dia setakat nak setting pun. Okey, sekarang ni bila dekat converting dekat saya ni, dia sebab dia baru masukkan lagu kan, kena tunggu sekejap. Converting 100%. Okey, dah siap. Klik apa bila dah siap? Klik save and close. Dekat sini ya. Save and close. Okey. Tunggu sekejap. Okey. Tada, dah siap dah kertas kerja saya. Lepas tu klik yang ada share ni. Okey, klik yang ada share. Copy book link. Copy ya. Copy book link. Saya biasa guna Bitly. Kalau nak guna Bitly ni type je bitly.com. Lepas tu sign up dululah. Ni memang saya dah ready kan, siap-siap. Saya dah memang ada account Bitly. So klik create. Enter long URL tu maksudnya copy paste yang tadilah. Kita dah copy tadi. Paste balik link yang kita nak tadi itulah. Okay, maksudnya kita tak nak guna link yang dia reka ni, dia macam tak berapa cantik sikit lah kan. Dia panjang sikit macam tu. Ataupun kita nak create yang memang nama event kita. Okay. So contohnya ni adalah kertas kerja Ihya Ramadan. So saya tukar kerja. Ataupun saya tulis Ihya Ramadan 2021 contohnya lah. Okey, save. Dia tak boleh. Saya try lagi sekali. Dia tak nak ada sengkang ni kot Ustaz. Saya cuba Ihya Ramadan boleh tak? Okey, dah siap. So klik apa? Klik copy. Kita buka balik dekat sini. Okey. Tada, dah siap. Okey, ni kertas kerjanya. So nanti ni ada lagu tu. Lagu ada kan? Ada tak Ustaz? Dengar tak lagunya? Belum. Ada dengar tak Ustaz lagunya? Masa akak share screen tu ada tick yang butang saya akak kena share. So nanti kalau sebab saya tadi lupa nak share, sepatutnya masa share screen tu saya kena klik yang bahagian sound sekali kan Ustaz Luqman kan? Okey, tak apa. Nanti yang lain boleh guna ada lagu lah ni. Try ya. Ya, baik. Okey. Kalau dari pihak saya untuk ini cukup Ustaz.
Dia tak banyak pun. Kalau ikutkan step dia tu mudah. Nanti kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyalah. InsyaAllah kalau misalnya dah tahu nak buat. Lepas ni untuk program sekolah, untuk buku program, just buat daripada PowerPoint boleh. Buat dari Canva pun boleh. So daripada Canva tu nanti save as PowerPoint. Okay. Ataupun save daripada PowerPoint tu save as PDF. So maknanya tapi dalam format portrait lah. Dan kalau guna PowerPoint mesti design dia tadi tu dalam saiz A4. Okey. Kalau untuk itu dari saya itu saja Ustaz. Untuk lagu Dan Ustazah, saya minta dia maaf boleh kalau ada masuk kekurangan. Ya saya. untuk lagu, dia boleh masuk berapa lagu ya? Lagu. So far setakat ni satu je lah Ustaz. Satu je. Dia Ya. akan sepanjang kita klik tu dari awal sampai habis memang lagu yang sama. Saya tak pasti, saya tak pernah try untuk banyak-banyak lagu. Nanti saya boleh try. Pada saya dapat masuk satu lagu pun dah cukup Alhamdulillah lah. Tapi saya tak try lagi. Kot lah boleh banyak lagu. Saya tak pastilah pula Ustaz. Nanti kita try explore lagi lah insyaAllah. Ada lagi soalan Ustaz? Kena yang Okay, yang ni so tak ada nampaklah tengok. semua ya insyaAllah. Itu saja dari saya. Minta maaf Kena, kalau ada kekurangan. tu dia Moga bermanfaat untuk semua. buka dulu buku, itu baru lagu akan bunyi. Ya. Yes, betul. Cuma Saya tadi dah saya tahu. share screen, saya tak klik dekat sound. So bila tak klik kat sound, so apa-apa sound yang saya keluarkan kat sini, dia tak akan keluar lah. Ada soalan, kalau video boleh masuk? Boleh je masuk. Kalau video sebab boleh. dia memang formatnya PDF kan, so saya tak pastilah kalau video boleh masuk ke tak. Dia kalau video tu dia dah jadi video. Sebab dia basicnya PDF, PDF. So saya tak pernah try yang lain pula. Ustaz Lokman tahu ke Ustaz Lokman? Kotlah Ustaz Lokman ada info. Kalau video kita masuk YouTube lah. Kan. So nanti kena cerita dengan penerangan Ustaz Lokman sekejap lagi lah. Okey, ada soalan tu. Bila dah dijadikan e-book, adakah ia akan kekal wujud sekiranya kita delete untuk pembinaan e-book yang baru? Setahu saya kalau dah delete dah tak ada lah. Tapi kalau selagi dia masih link tu ada, selagi tu dia ada lah. Setakat ni ada kawan saya tu, Ustazah Nabiha, dia buat AnyFlip untuk Iqra' 1 hingga Iqra' 6. So dia daripada dia buat tu sampai sekarang memang boleh gunalah. So dia tak ada expired dia. Selagi dia tu masih ada lah. So dia yang Ustazah Nabiha buat dari sekolah saya ni, so sangat membantu untuk sahabat-sahabat semasa nak Google Meet lah. Macam tu. Ustazah, kalau ada kesilapan, contohlah kita dah siap AnyFlip kita kan. AnyFlip dah siap, kemudian kita dah generate dan letak lagu dah siap. Kemudian kita nak betulkan, bermakna kita kena betulkan dalam kita punya file yang asal kan? Yes, betul Ustaz. Sebab bila dah PDF tu, betul. PowerPoint ataupun Microsoft Word. Tu e-book ini akan kekal di rak AnyFlip account kita. Tu je. Betul. Yes, betul. Okey Ustaz, itu sajalah dari saya. Nanti kalau ada kita, terima kasih banyak-banyak pada Al-Fadilah Ustazah Jamilah di atas penerangan dan juga tunjuk ajar. Ada banyak juga benda saya baru belajar ni. Yang tadi save, tak terfikir saya buat macam tu. Saya biasa print PDF je. Dan insyaAllah kalau ada soalan-soalan lagi kita boleh bincang. Dia bentuk santai je ni insyaAllah. File AnyFlip ini download dan boleh buka boleh buka offline. Boleh ke offline boleh kan? Dia kalau saya tengok dekat paparan tadi tu, kita boleh klik, lepas tu kita ada klik download kat bawah tu. Maksudnya kita boleh download PDF tu, kita baca balik kat handphone tu. Tak semestinya masa online lah. Kalau masa online tu dia just AnyFlip lah. Kalau buka AnyFlip, biasa online. Tapi kalau kita download PDF tu balik, dekat bawah tu, dekat paparan yang kita punya AnyFlip tu, biasanya ada klik download lah. So bila klik download tu, just buka daripada handphone, tak online pun tak apa. Just buka PDF, macam buka PDF dari WhatsApp tu ke pun okey. Dia bentuk AnyFlip tu dia? Yang tu kalau dah download, dia jadi PDF Ustaz. Oh, PDF, ya. Dia jadi PDF. Dia jadi asal lah. Itu yang dia kata tadi boleh buka offline. Salam tu Ustaz Esman, alhamdulillah kasih like ya. Jadi insyaAllah terima kasih. Ingat apa soalan dia. Terima kasih kepada Ustazah Jamilah insyaAllah di atas perkongsian ilmu untuk kita bersama.
dan mudah-mudahan ada nanti guru-guru di peringkat guru-guru bahasa Arab yang ada peserta-pesertanya yang akan membuat kamus Arab, 4 orang peserta pada setiap sekolah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat memudahkan. Mungkin ada yang baru dengar AnyPlip, saya pun tak pernah dengar benda ni dulu. Tahun ni baru dengar. Tahun lepas saya tak pernah dengar Google Meet. Kita baru tahu. Jadi ada banyak benda-benda yang dan itulah maknanya untuk kita menggunakan ilmu yang ada ni untuk pada jalan yang insya-Allah mendapat ganjaran yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah Jamilah, YouTuber kita daerah Kuala Langat. Alhamdulillah seronok kita ada YouTuber daripada daerah Kuala Langat yang mewarnai Ayu. Walaupun kawan-kawan pun ada yang daripada daerah negeri lain tu pun ada kawan-kawan juga tu. Jadi insya-Allah kita pun ada YouTuber, cuma dia tak nak jadi YouTuber. Dia sebab dia biasa-biasa je tapi luar biasa sebenarnya orangnya, insya-Allah. Dan insya-Allah tidak perlu saya perkenalkan lagi, mungkin ramai dah kenal lah. Saya pun bila jumpa dekat sekolah SK Bandar Banting baru saya tahu dia pengusi surau. Dia senyap je orang dia. Tetapi itulah maknanya macam padi tu, dia makin lama berisi, makin tunduk, makin lama berisi, makin tunduk. Jadi insya-Allah kita beruntung pada petang ni dan alhamdulillah di atas kesudian Ustazah Jamilah dan juga Ustaz Luqman yang nak bersama-sama dalam keadaan cuti. Hari ni cuti. Saya pun cuti juga sebenarnya, tapi tak apalah. Cuti kita gunakan untuk perkara-perkara yang ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada ganjarannya. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Luqman. Macam Ustazah Jamilah tadi, dia mula posting tahun 2008. Tadi kita dah tengok, dan Ustaz Luqman ni sebenarnya dia mula posting 2016. 6 tahun ataupun 6 tahun selepas Ustaz Luqman apa ni. Dan untuk makluman, saya tahun 70, Ustaz Jamilah tahun 80, Ustaz Luqman tahun 90. Saya lah paling muda sebenarnya. Paling sikit tu muda, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Luqman berkaitan dengan asas YouTube. Dan kita pun maklum sebelum ni ada ni pun nak masukkan peserta-peserta penyertaan ataupun penyertaan Ustaz sekolah akan menggunakan YouTube unlisted. Saya pun dulu fikir apa mana unlisted tu. Rupa-rupanya memudahkan kita dan orang lain tak boleh cari dalam Google kita punya YouTube. Dan insya-Allah untuk memudahkan semua guru yang bersama-sama, dan mudah-mudahan dapat kita ilmu-ilmu yang mudah-mudahan kita dapat gunakan dengan cara baik. Dan untuk itu saya tidak mahu membuang masa dan menjemput Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Zaian, baru dapat seorang cahaya mata SK Bandar Banting Bitops. Tu tulis baru saya tahu mana Bitops tu. Dia jemput dan bersilakan Fadil Ustaz Luqman untuk menyampaikan penerangan mengenai asal YouTube. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Syukri yang saya hormati, Ustaz Syukri dan Ustaz Jamilah lah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama diberi peluang untuk mendengarlah sedikit perkongsian lah. Saya pun baru belajar juga. Sebenarnya ramai lagi yang layak lah untuk bentangkan tajuk ni seperti Ustaz Jamilah lah. Tapi sebab Ustazah Jamilah dah bentangkan ni flip, jadi saya bentanglah asas YouTube ni. Kini ada salah-salah, mohon teguran daripada Ustazah ataupun Ustaz Syukri lah. Ustaz Syukri dia selalu buat tak tahu. Sebenarnya ilmu ni banyak juga tu. Macam-macam dia dah buat. Okey, kita interaksi dua hala lah. Andai kata saya tersilap ke, ada nak tanya ke, terus boleh di komen di YouTube Okey, kita mulakan. Saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Luqman bin Zaian, bersekolah di SK Bandar Banting. Saya baru masuk ke Kuala Langat pada tahun lepas lah, bulan 1. Saya pindah daripada Sepang, iaitu sekolah lama saya SK KLIA lah. Ini tahun masuk ke tahun ke-6. Saya berkhidmat lah, masih baru dan masih banyak lagi yang perlu saya belajar. Jadi mohon tunjuk ajar kepada semualah cikgu-cikgu Kuala Langat dan semua cikgu-cikgu yang ada lah pada live ni. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, YouTube ni biasa semua tahulah kan. Anak kita pun selalu tahu, daripada 4 tahun, 5 tahun dah tahu buka YouTube. Kita dah ada aplikasi dekat handphone. Jadi untuk upload video ataupun kita daftar kita punya account ni, lebih mudah kita menggunakan komputer. Sebab bila kita upload video menggunakan handphone,
ada beberapa perkara yang kita tak dapat setting. Jadi kita lebih elok guna komputer, dia lebih detail. Kita boleh letakkan video kita macam mana. Kita nak video kita ada subtitle ataupun macam-macam lagi kita boleh tambah lah. Okey, untuk pertama mula-mula kita seperti biasa kita tekan di Google youtube.com, maka dia akan keluar paparan seperti yang saya paparkan di slide. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita tekan log masuk. Sekolah lama Fatni Humairah. Saya tekan log masuk untuk kita daftarkan akaun kita. Saya gunakan bahasa Melayu ya. Sebab bila saya gunakan bahasa Inggeris ada sebutan yang jadi orang tidak faham. Jadi saya tukar kepada bahasa Melayu, jadi saya pun faham, penonton pun faham lah. Kita tekan log masuk. Ini nombor 1. Masuk ke laman web youtube.com. Okay, next. Okay, bila kita tekan log masuk, dia akan keluar paparan sebegini. Paparan log masuk untuk kita isi email ataupun telefon. Telefon ni nombor telefon pun boleh, email pun boleh. Kebiasaannya kita guna email lah. Kan? Okay, kita akan isi email, kemudian tekan seterusnya. Guna email sendirilah. Kalau guna email orang lain, andai kata kita punya YouTube tu berkembang sampai dapat duit, nanti tuan yang email tu claim pula duit kita kan. Okay, jadi seterusnya. Okay, sebagai contoh, saya menggunakan email dumping lah ni. Aku Tengku 7 Gmail, saya masukkan password dan kita tekan butang seterusnya. Okay, okay, laju ke? Semua okay Okay, cantik. Okay, seterusnya setelah kita daftarkan email kita, akan keluar paparan kembali ke YouTube. Cuma yang berbeza dia ada lambang dekat atas sekali sebelah kanan. Okay, yang kalau tuan-tuan perempuan tengok, dia ada lambang berbentuk huruf. Huruf ni lambang ni dia akan mengikut huruf nama awal email kita. Nama dekat email. Nama dekat email saya Tengku Haikal lah. Ni nama poyo-poyo sikit lah. Letak Tengku Haikal, tak nama siapa-siapa lah. So pantai. Okay, dia akan keluar T lah. Kalau email saya Luqman Zaian, dia akan keluar L lah. Kita tekan dekat logo huruf ni, kemudian dia akan keluar paparan menu sebegini ya. Menu ada buat saluran, pembelian dan keahlian. Ni bahasa Melayu lah saya pilih. Okay, seterusnya. Okay, cikgu-cikgu boleh pilih buat saluran ataupun bahasa Inggerisnya create channel. Channel jadi saluran. Betul tadi translate ni? Betul lah ya. Okay, saluran. Okay, bila kita dah tekan saluran, dia akan keluar paparan sebegini. Paparan cara anda akan ditampilkan. Gitu. Tampilkan tu maksud kita punya channel tu macam mana rupanya. Okay. Dia nak rupa macam mana? Muat naik gambar. Kita nak letak gambar kita ke? Kalau untuk sekolah kita letak gambar sekolah kita. Okay. Nama ni pun kita boleh ubah. Dia isi nama ni ikut nama email lah, kita boleh adjust. Ubahlah apa SKBB channel, SK Sungai Lang channel, terpulang. Okay, selepas itu kita pilih tekan buat saluran. InsyaAllah selepas guna slide ni saya akan terangkanlah secara live. Kita akan buat satu persatu. Okay. Ini saya dah buat lah. Saya dah pilih gambar. Saya pilih gambar saya dengan anak saya. Kemudian saya namakan saya punya channel ni Maman Studio. Maman ni nama manja saya lah. Maman Studio. Maman. Ataupun Jeruk Maman lah. Jeruk Maman biasa Terengganu makan. Ingat saya Mariam. Bukan Mariam ya. Mariam nama anak saya, nama gelima saya Maman. Lebih kurang lah tu. Okay, kemudian kita pilih buat saluran channel. Saya tak tahu bahasa Melayu betul ke channel ni saluran? Kira betul. Okay, betul Salman, create channel. So dia memang terjemah betul-betul lah tu. Teruskan. Betul. Saluran air ke apa kita redo je lah ya, dia translate macam ni. Baik. Okey, jadi semua faham lah ya. Okey, kemudian lepas kita tekan buat saluran. Okey, ni paparan kita punya studio, laman utama kita punya studio. Ni kita punya ada laman utama, ada video, senarai main, saluran perbincangan perihal. Okey, kemudian kita terus pilih muat naik video. Ini untuk pertama kali, jika kita belum upload apa-apa video, dia akan keluar paparan sebeginilah. Ada butang untuk muat naik video.
Lepas kita dah upload satu video, dia akan hilang paparan ni, dan cara kita nak upload video, kita tekan dekat atas sekali sebelah kanan ni. Ada gambar tambah logo videonya. Nanti kita akan buat juga. Okey, ini kemudian kita muat naik video. Okey, senang saya ulang balik. Kita dah daftar, buat saluran, masuk ke paparan, dah muat naik gambar, dah tulis nama. Kemudian kita buat saluran. Kemudian dia akan keluar paparan macam ni. Okay, jangan risau kalau ada yang tak faham, ada tertinggal. Video ni kita boleh ulang balik tayang lihat. Dan saya akan bagi soft copy slide lah dalam ni. Okay, kemudian seterusnya lepas kita pilih muat naik video, dia akan keluar pop-up folder yang kita nak pilih video tersebut. Ini sebagai contoh, untuk dalam slide saya ni sebagai contoh saya buat video anak saya lah Nanti betul-betul kita try buat untuk Mukhayyam Arabi tu. Okey, saya pilih gambar anak Mariam. Gambar Mariam untuk sawah padi. So, kita tekan open. Kita pilih open. Kemudian dia akan terus keluar ke paparan untuk mengisi butiran video. Dia secara memang akan step by step. Kalau ikut step by step yang saya tunjukkan ni, dia akan sama je dengan paparan apa yang saya paparkan ni. Tapi kebanyakan cikgu-cikgu semua dah mahir lah. Ni cuma saya mungkin saya ulang kaji ataupun ada cikgu yang masih macam sama-sama lagi kita ajar lah ya. Okey, kemudian butiran tajuk. Tajuk diperlukan. Tajuk ni kita buat apa-apa yang sesuai lah. Macam saya ni video anak saya, Mariam ke sawah padi. Okey, perihal ni dia boleh tulis banyak, kita terangkan mengenai video kita. Boleh masuk hashtag ke apa-apa di sinilah. Okey, kemudian kita pilih dah settle dua ni, tajuk dengan perihal. Okey, kita akan pilih untuk lakaran kecil. Lakaran kecil ni ataupun thumbnail ni Ustazah Jamilah. Betul, nama dia thumbnail. Thumbnail pula. Thumbnail tu saya tak nak guna bahasa Inggeris, saya kurang mahir. Macam paku je. Betul Betul. Okey. Apa fungsi lakaran kecil ni lah? Lakaran kecil ni fungsinya untuk sebagai orang kata background video kita. Okey, kita nak bila orang klik kita punya video atau search video kita, dia keluar gambar apa. Contohnya saya video ni pasal anak saya, tapi bila orang search cari video ni, mula-mula saya nak keluar muka saya pun boleh kalau kita nak buat, ataupun kita terus pilih lakaran kecil daripada video kita yang telah pihak YouTube pilih. Yang ada 3, 1, 2, 3. Pilih mana-mana kita nak. Okey. Untuk pertama kalinya apabila kita nak buat muat naik lakaran kecil ni, kita perlu sahkan ciri yang ditetapkan. Kita kena sahkan nombor telefon kita. Okey, jadi nombor telefon kita akan sahkan, dia akan keluar paparan sebeginilah. Okey, dia ada pilihan bagaimana untuk kami menghantar kod pengesahan kepada anda. Yang pertama melalui teks SMS, yang kedua melalui mesej suara. Dia akan call, kita akan jawab dan dia akan bagi nombor dan kita akan tulis di bawah ni lah. Dia ada 6 digit sahaja. Okey. Selesai untuk ni. Okey, yang kedua ni dapat daripada mesej, kita harus type di sinilah. Okey. Setelah selesai kita muat naik lakaran kecil, kita pilih pilihan. Okey, pilihan ni adalah untuk kita buat folder. Nak bagi tersusun video kita, mungkin kita nak buat channel. Nama saya Muhammad Luqman. Saya nak buat channel untuk bahagian PDPR saya. Saya nak buat video pembelajaran. Okey, saya buat satu folder khas untuk PDPR. Lepas tu saya nak buat vlog pula, nak cerita pasal hidup saya. Saya buat satu blog untuk vlog saya. Lagi untuk perkongsian ceramah, saya buat lagi satu. Jadi folder ni untuk kata memudahkan pengurusan kita punya video. Macam buat file lah kan, ada petition untuk A, petition untuk B, untuk petition C. Jadi begitu juga untuk video YouTube. Kita boleh buat folder bagi memudahkan pengurusan video kita. Okay. Ada soalan daripada Joe Kidin. Thumbnail letak gambar selfie boleh ke? Boleh. Boleh Joe Kidin. Ni tadi saya nampak gambar dia pun dia tengah hiking ke Bukit Jepura tadi. Bolehlah letak gambar hiking pun boleh. Okay, kemudian setelah pilih
Ni sebagai contoh saya buat folder yang barulah, aktiviti Mariam. Kita boleh buat senarai main baharu. Di Melayu kan jadi ginilah. Ataupun folder barulah. Saya pilih tik, selesai. Okay, kemudian ini agak penting untuk semakkan video kita. Okay, ciri-ciri yang perlu kita tik untuk video kita adalah mengenai sekatan umur. Sekatan umur ni, video ni sesuai untuk siapa? Okay, yang pertama, video ini dihasilkan untuk kanak-kanak ataupun tidak, video ini bukan dihasilkan untuk kanak-kanak. Kebiasaannya ramai yang pilih untuk tidak, video ini bukan dihasilkan untuk kanak-kanak. Bukan bermakna video kita ni ada 18 tahun ke atas punya, ataupun ada unsur ganas ke, unsur-unsur yang tidak baik. Tapi cuma bila dihasilkan untuk kanak-kanak, dia lebih strict. Dia macam sebagai contoh yang Ustazah Jamilah kongsikan, kalau kita tag video kita ni untuk kanak-kanak, maka video kita ni tidak ada komen. Jadi orang tidak boleh komen. Jadi kita rugilah kan. Video kita hasilkan mungkin kita nak tambah baik ke, tak nak orang komen, nak orang kongsikan lagi apa yang ada. Jadi kita rugi dekat situlah. Kemudian kita pilih yang bawah dia. Video ini dengan sekatan umur tidak ditayangkan dalam bahagian YouTube yang tertentu. Video ini mungkin diberikan tetapan penguangan iklan yang terhad atau tanpa iklan. Okey, yang bawah ni pula, hadkan video saya kepada penonton berumur lebih 18 tahun. Tidak, jangan hadkan video saya kepada penonton berumur lebih 18 tahun. Jika kita pilih video kita ni had untuk penonton berumur 18 tahun, jadi dia akan ada. Bila kita nak play video tu, kita kena masukkan email kita. Dan email kita tu mestilah yang kita daftarkan atas 18 tahun ke atas. Jadi susah. Jadi bila kita pilih video ini kepada penonton, tidak kepada 18 tahun ke atas saja, siapa-siapa pun boleh, jadi dia senang. Siapa yang ada link boleh tengok tanpa perlu sign in email. Itulah dia punya antara dua beza ni. Okey, seterusnya kita pergi tekan butang seterusnya. Okey, ini untuk bahagian semakkan. Untuk semakkan, dekat YouTube ni dia ada beberapa unsur ataupun feature yang kita boleh tambah. Sebagai contoh, boleh tambah seri kata. Video yang kita buat tu kita boleh tambah seri kata. Dia automatik akan dijana oleh YouTube lah. Itu kita boleh belajar pada akan datang lah. Ini kita belajar pada asas saja. Kemudian tambah skrin penamat. Ini siri 2. Ini kita tak perlu usik apa-apalah. Kita hanya terus tekan seterusnya. Okey. Okey, kemudian kita keluar. Sekejap ya, saya pula apa ni. Okey, kemudian kita tekan kepada semakkan. Semakkan ni penting untuk video kita, sama ada melanggar copyright ataupun ada isu-isu yang tidak sesuai ditayangkan di YouTube. Okay, untuk hak cipta ni, sekiranya kita buat video, biasanya kita buat video pembelajaran dan dia ada lagu-lagu ataupun kita ambil video pada YouTube kan, kita masukkan ke video kita. Kemudian YouTube dapat kesan kita ada plagiat lah, ambil video yang telah didaftarkan hak ciptanya, jadi dia akan ada masalah dekat kita punya video. Jadi dia akan, ni ada tanda right, dia tak ada tanda right lah kalau ada masalah, dan kita boleh klik ada situ dan kita selesaikan apa masalahnya. Sebagai contoh, ada masalah lagu yang kita kongsikan tu ada copyright. Jadi kita boleh buat pilihan sama ada nak mutekan lagu kita, jadi kita punya video tu tak ada lagu, ataupun kita boleh sunting balik, kita potong part yang ada lagu yang ada copyright. Ataupun lagi satu cara, kita pertikaikan balik. Dia kata takkanlah lagu ni di copyright, ni lagu saya. Jadi kita boleh pertikaikan. Kita boleh pertikaikan kat YouTube bahawa sebenarnya ni tak ada copyright, ni memang kita punya. Okay, bila kita dah pertikaikan, kita boleh juga post video yang kita nak post ni, tetapi dalam tempoh pertikaian lah. Sekiranya masa disiasat tu tiba-tiba memang bukan milik kita, milik orang lain, mungkin video kita ni sekiranya pihak yang ada copyright tu nak suruh kita delete video tu, YouTube akan delete. Dan sekiranya yang pemegang hak copyright tu dia tak nak delete, dia nak biarkan je, cuma dia nak claim duit, sekiranya video tu kita layak untuk dapat duit, kita tak dapat duit, akan dapat ke yang hak punya copyright tu. Betul tak?
Kak Jamilah. Itu dah. Betul. Okey. Betul. Teruskan. Okey, lepas tu kita tekan seterusnya. Okey, ini yang penting lah yang untuk kita untuk Muhayyam Arabi tu bahagian keterlihatan. Betul, bahagian atas sekali sebelah kanan keterlihatan ni. Okey, bila kita dah sampai ke tahap ni, kita pilih untuk waktu terbitan dan penggunaan yang boleh melihat video anda. Okey, ni ada tiga perkara yang kita boleh pilih, 3 jenis lah. Yang pertama peribadi, yang kedua tidak tersenarai dan yang ketiga umum. Okay, untuk peribadi ni hanya kita sahaja yang boleh tengok video ni, peribadi. Ataupun bila kita pilih peribadi, kita boleh masukkan email yang orang kita nak. Contoh saya buat video, saya nak Ustaz Syukri dan Ustazah Jamilah sahaja yang boleh tengok. Jadi saya akan masukkan emailnya ke dalam peribadi ni. Ada satu kolom, kita masukkan email 2 ni. Jadi hanya 2 orang sahaja dan saya yang boleh menonton video tersebut. Okey, seterusnya tidak tersenarai. Ini tidak tersenarai yang kita akan gunakan untuk pertandingan Muhayyam Arabi. Itu maknanya unlisted kan? Itu unlisted kan? Unlisted. Saya termelayu. Tidak tersenarai. Tidak tersenarai Melayu dia, unlisted. Okey, jadi unlisted ni sesiapa yang ada link sahaja boleh tengok. Jadi yang tak ada link, dia search sebagai tajuk kita ke apa kita nak, tetap tak boleh selagi dia tak ada link tu. Jadi link ni kita akan gunakan sebab apa biasa pertandingan-pertandingan yang online ni nak unlisted, supaya contohnya sekolah saya hantar wakil nyanyian kan. Jadi saya buat unlisted, jadi hanya saya dengan juri sahaja yang tengok. Andai kata kita buat umum, jadi sekolah lain boleh tengok, oh macam ni sekolah SKBB buat nyanyian. Jadi dia boleh ambil contoh dan tambah baik. Jadi merugikan pihak kita lah. Jadi kita buat tidak tersenarai. Tiba ada andai kata ada yang tanya, video saya buat ni dah cantik, takkan unlisted je. Saya nak lepas pertandingan, saya nak bagi papa kepada umum. Boleh. Lepas kita dah unlisted kan, dah ada penilaian, dah ada pemenang, kita boleh ubah setting daripada tidak tersenarai atau unlisted kepada public umum. Jadi bila dah ada public umum tu, siapa pun boleh tengok. Jadi terpulanglah kepada cikgu lah, sama ada video tu nak dipublikkan ke ataupun biar unlisted je, tutup pulang. Okey, seterusnya untuk jadual pilih tarikh untuk menetapkan video anda kepada umum. Okey, ni biasa kita nak, video kita dah siap awal, contohnya bulan 12 nanti baru nak lancarkan. Kita boleh pilih jadual. Ataupun untuk umum ni ada satu tetapan, iaitu tetapkan sebagai tayangan perdana segera. Biasanya video ni dia akan buat live. Dia biasa kita buat live, kita terus ada masa tu kan. Tapi untuk ni, video ni kita dah rakam siap-siap, tapi kita nak live kan ni, contohnya malam ni pukul 9. Jadi kita boleh buat tetapkan sebagai tayangan perdana. Jadi masa tu video tu akan keluar dan orang boleh berinteraksi melalui komen lah. Kita boleh baca komen semua. Itu antara kelebihan untuk tayangan perdana segera. Kalau tak nak tayangan perdana, kita terus tekan umum ni je. Bila kita tekan simpan, automatik video tu dah ada dekat kita punya channel. Okey, lepas kita tekan simpan, dia akan keluar macam ni lah. Kemudian kita tekan copy link ni dan kita bagi link kepada kita punya hakim ke ataupun sesiapa yang nak kita tengok kita punya video tu. Okay, itu saja untuk penerangan slide. Faham ke ataupun nak tunjuk demo terus ataupun dah tak payah, dah faham dah slide saya? Kena tunjuk demo Ustaz Lokman. Demo nak demo. Demo lo ni tak semua mula. Okey, kita buat demo lah ya. Dia hands on terus. Hands on terus baru nampak. Kadang-kadang dia tak nampak lagi kan. Dia sebab kita slide kan. So boleh teruskan dengan hands on lah. Saya nervous, saya minum dulu kejap ya. Sila. Alhamdulillah. Okey, kita pergi dekat YouTube. Dah YouTube ni macam biasalah, sebab saya dah login email saya secara automatik. Jadi dia dah automatik lah ada nama saya ni. Kita tekan. Okey, kemudian ni bahasa Inggeris pula Kita tukar bahasa Melayu pun boleh dekat language ni. Language English. Kita pilih bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu.
Kita pilih sini. Okey, kita buat saluran tadi lah. Correct channel. Saluran tekan. Okey. Ini bagaimana nak paparkan saya punya. Tadi yang saya tunjuk lah. Paparan kita punya channel. Nak ubah pun boleh kita ubah lah. Ustaz Luqman channel. Maman channel. Ustaz Luqman saluran lah. Saluran Ustaz Luqman lah kan Melayu. Saluran. Bahasa Inggeris tak apa Ustaz. Standard channel Ustaz Luqman ke Ustaz Luqman channel boleh je. Tak adalah semua benda bahasa Melayu Ustaz Luqman Kan dia channel gini je. channel. Betul. CHANNEL betul lah dia channel ni. CHANNEL betul kan? Betul lah. Betul lah tu. Kan dia nama channel pula. Paparan. Dia nama handbag pula Boleh nanti dah. saya tertulis. Betul kita buat saluran. Dia loading sikit. Sama macam tadi yang saya tunjukkan. Cuma gambar saya kenapa tak ada ni? Kena YouTube ni. Dia take time sikit. Oh, YouTube. Okey. Uh-uh. YouTube dia slow sikit lagi, bukan internet saya laju. Okey, kemudian kita tekan muat naik video. Saya dah ajar tadi muat naik video, kita klik muat naik video. Pilih file ataupun kita drag pun boleh. Kita kecilkan dia sikit. Macam nak malas pilih, kita dah ada ni, tekan sini. Ni tarik di sini. Lepas tarik di situ, dia keluarlah. Loading sikit. Contoh Ustaz, kita nak buat macam mana mula kita punya format Mukhayyam tu? Yang kita nak buat tu yang MA tu. MA. Okay, MA Mukhayyam Arabi. Kemudian MA tu dia punya short dia tu. MA kemudian nama. Kemudian okey, MA nama dia. Nama Ustazah Jamilah ke? Ustazah Jamilah. Peserta apa ni? Nasyid Arab apa ni? Lagu Arabi. 4 batch lah lagu Arabi. Lagu Arabi. Nak jazz ke apa? Okey, lagu Arabi. Kemudian L atau P tu? Lelaki ataupun perempuan. Ya. Ustazah Jamilah perempuan lah P. P. Okey, betul. Okey, perihal ni terpulang lah, nak isi boleh, tak isi pun tak apa. Dia boleh 5,000 patah perkataan. Sebab kalau tulis nama sekolah, kod tu nanti penyurian tu sebab ada hakim-hakim sekolah tu. Tu je. Jadi kita nak nama-nama MA, Mukhayyam Arabi, kemudian nama peserta dan juga acara dia dan kategori. Ya, betul. Nanti akan letak limatkan lagi Ustaz mengenai ini kan? Akan maklumkan lagi insyaAllah. Ni sebagai makluman kita lah. Ya. Betul-betul. Okey, inilah lagu kami. Ini contohnya lah perihal inilah lagu kami gitu. Titik. Okey, lepas tu kita pilih lah nak muka apa lakaran kecil tu. Yang ini ke tak kami tunaikan ke ataupun kami guru Malaysia ke. Kita pilih ataupun kita nak tambah. Okey, ni saya tak sahkan lagi nombor telefon. Saya sahkan dulu. Okey, hantar kod ke Malaysia. Nombor telefon saya 017 677 867. Dapatkan kod. Masuk dalam email lah, Ustaz Leman? Dah message. Oh, message nombor. Oh, betul. Okey. Macam nampak ni handphone saya tidak ada line. Dia tak sampai-sampai lagi mesejnya. Tak apalah, nanti dah ada saya buat lah. Tak ada line pula. Okey, jadi tak ada line, kita pilih lah apa yang ada kat sini. Okey, kemudian ini tadi kita pilih, ni tiada senarai main tersedia. Jadi kita buat senarai. Contohnya apa? Video Mukhayyam Arabi. MA lah, video MA. SK. SK je jarum. Okay, kita datang ni nak umumkan apa? Kita buatlah tidak tersenarai, unlisted. Kan. Okay, lepas tu buat. Lepas buat dah ada, klikkan dekat folder yang kita dah pilih tu. Kita tekan selesai. Okay, jadi nanti dia masukkan kita dekat folder MASKJ. Okay, seterusnya kita pilih untuk
yang umur, ketetapan umur, kita pilih tidak. Video ni bukan dihasilkan untuk kanak-kanak saja. Kemudian kita pilih tidak, jangan hadkan video saya kepada penonton berumur lebih 18 tahun sahaja. Okey. Yang ni tunjuk lagi ni tak payahlah. Tunjuk lagi ni kalau expert ni untuk bayaran lah, untuk bahasa serikata lah, lesson lah. Tu nantilah. Ni untuk akan datang lah. Ni mungkin Ustazah Jamilah boleh ajar lah. Okey, kemudian okey, dah selesai bahagian umur, kita tekan seterusnya. Ni pun tak payah usi apa-apalah. Ni boleh tambah kad, tambah skrin, tambah serikata ni tadi sebab kita tak setting. Jadi dia tak keluar dekat sini. Okey, seterusnya. Okey, tiada isu dikemukakan. Jadi video kami Guru Malaysia tadi saya tarik ambil tu, tak ada siapa yang buat copyright. Jadi kalau kita nak ada duit, kita buat copyright lah. Guru Malaysia tu cakap kita punya. Nanti bila orang guna nanti tak boleh. Okey, seterusnya. Ini bahagian untuk kita setting sama ada peribadi, tidak tersenarai ataupun umum. Jadi untuk Muhayyam Arabi kita pilih tidak tersenarai lah. Kalau contoh peribadi yang saya cakap tadi, kita pilih peribadi, dia akan hanya kepada kita saja kalau kita tidak kongsikan kepada orang lain. Jadi kita nak kongsi kepada orang lain dan hanya yang ada email saja. Contoh email saya kan. Jadi saya nak tengok video ni, saya kena login saya punya YouTube dengan email ni, baru saya boleh buka video yang setkan sebagai peribadi ni. Okey, tak apa-apalah. Saya pilih tidak senarai saja. Okey, jadual ni tadi yang nak kita nak set lah. Ni biasa untuk public. Untuk tidak senarai tak boleh guna jadual. Nanti bila kita guna jadual jadi public pula. Jadi kita pilih tidak tersenarai saja. Kemudian kita tekan butang simpan. Okey. Bila dah tekan butang simpan, dia akan keluar paparan sebeginilah video yang diterbitkan. Jadi dah bagi link siap-siap. Jadi kita kliklah copy link ni, salin pautan dan kita paste kepada orang yang kita nak bagi video ni. Saya kemudian tutup. Okey, kemudian saya cakap tadi macam mana video untuk unlisted. Lepas tu dah habis pertandingan, kita tengok video ni boleh dapat view, boleh jana kita punya pendapatan. Kita boleh ubah setting dia dekat bahagian senarai main. Kat senarai sini. Dan masuklah kat video MA SKJ kan, kat folder yang kita buat tu. Kemudian kita tekan. Okay, kita boleh edit bahagian, okay, kat sini ada butang 3 ni. Tekan edit. Kita simpan butang, simpan senarai, alih keluar, alih ke atas. Langkah kecil pemain. Sekejap, saya tinggal mana tu saya dah buat. Dekat konten Ustaz Luqman. Konten? Konten. Konten kalau dalam bahasa Melayu. Kandungan dia. Kandungan dia. Tulisan dia kecil. Halaman utama, bawah dashboard. Bawah dashboard apa? Pergi kat YouTube Studio tu. Laman utama. Tak ada, dia tak keluar. Oh, dia tak keluar lagi. Dia ambil masa sikit kot tapi maksudnya kalau pergi dekat konten tu boleh edit tu. Boleh. Saya buat boleh. Kat situ tak ada bahagian edit Sekejap saya tukar bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris. Kerana saya pun bingung bahasa Melayu ni. English UK pula. Okay, bahasa English US. Okay, save to playlist, add queue, remove, move. Oh, tak ada sini lah. Biasa ada. Okay, dah jumpa. Okay, kita pergi dekat video kita, bahagian tulisan unlisted ni, kita tekan butang unlisted ni, kita pilih public. Nanti bolehlah view kepada public. Okay. Itu saja. Ada apa-apa pertanyaan ke? YouTube. Ada soalan tu. Kalau video nyanyian bahasa Arab, kita ambil -1. Kita ambil -1, lagu tertentu kena copyright tak? Okey, nyanyian bahasa Arab kena copyright, masuk copyright tu, pemilik lagu tu dia daftar kepada YouTube bahawa ini milik lagu dia, baru dia ada copyright.
Sekiranya sebab kita tengok video dekat YouTube ada banyak macam-macam kan. Kita main ambil saja. Kalau kita cuba upload boleh. Maksudnya video tu lagu tu tak ada copyright lah. Jadi kita boleh teruskan guna. Sekiranya ada nanti dia akan tulis. Tapi kebanyakannya lagu-lagu Arab ni copyright dia jarang lah dia. Biasanya lagu-lagu yang terkenal. Ataupun video-video. Yang tanya Maksudnya Ustaz Luqman bila kita maksudnya macam ni, bila kita dah upload tu checking tu okey, tak ada tulisan copyright claim, jalan lah. Betul. Jadi tak apa, kita jangan fikir pasal copyright, kita buat je. Andai kata ada copyright, kita boleh petikaikan lagi. Kita petikai kata ini boleh, nanti biar YouTube yang siasat. Kalau lepas lah rezeki kita. Berapa lama siasat tu? Tak tahulah Ustaz. Tapi kalau malah nak fikir tu kan lagu lain lah. Maksudnya sebab kita nak cepat contohnya kan. Kita dah edit, lepas tu kita masukkan dalam YouTube kita, tiba-tiba ada tulis copyright claim. So kalau misalnya nak teruskan, boleh je, dia tak ada masalah pun. Tapi bila dah dapat jana pendapatan, masa monetize tu lah yang problem. Ya, tapi kalau tak ada masalah nak teruskan, boleh je guna. Asalkan jangan kena strike, maksudnya jangan kena block video tu ke. So ada istilah kena block Ustaz Luqman kan. Kalau misalnya sampai kena block, memang kena masuk block tu, kita ambil memang edit video dia dari YouTube tu, kita masuk dalam video kita upload dalam YouTube. Saya pernah sebab kita tak ada ilmu lagi, biasalah awal-awal tu kan. Saya ambil daripada YouTube memang lagu dia original, kita ambil, kita buat intro apa semua. Lepas tu dia memang block, orang tak boleh tengok langsung kita punya. So kita kena buat balik baru. Lepas tu baru kita buang lagu yang tu, masukkan yang lain. Baru boleh. Okey lah, tak ada isu lah kat situ. Okey, lagi ada apa pertanyaan? Saya pula yang tanya. Boleh lagi. Okay, yang buat folder tu tak ada masalah kan, SKJ tu kan. Kalau tu kalau kita buat folder hanya kita je nampak. Kita buat unlisted tu lah. Kecuali kalau kita share folder tu. Ni tak kalau kita tulis nama tu yang jadi keluar bila dipaparkan di hadapan hakim, bila mana kita daftarkan nama kan, macam BBA 1002, lepas tu nama budak, lepas tu nama sekolah. Bila dipaparkan tu akan keluar nama peserta tu, tak salah penyertaan lagu Arabi atau DJ Arab, dia akan terus nama sekolah kan, tu nama tu yang terpapar di paparan. Cuma bila letak MA, kemudian nama peserta dan acara dan kategori, dia tidak akan tapi kalau dia kenal lain lah, tapi maknanya tidak akan menyebabkan nampak tu nama sekolah tu. Tu Allah. Tambahan sikit yang tadi Ustaz Luqman buat tu namanya playlist. Playlist tu maksud dia Ustaz Luqman dia Melayu sangat kan sampai terlupa bahasa Inggeris. Sebab dia ada term-term bila diubah ke bahasa Melayu orang tak dapat tangkap. So bila sebut playlist, okey. So playlist ni kalau kita dah masuk dalam YouTube tu, maksudnya kita macam contoh saya lebih kepada video pendidikan lah ya Ustaz. Lepas tu kalau buat video tahun 1, saya buat playlist untuk tahun 1. So orang klik dekat saya punya channel tu, jumpalah tahun 1 saya punya video. Kalau saya buat video tahun 2, so dia macam playlist tu dia macam lebih cantik tersusun banding dengan orang tengok kita punya video zrap semua sekali banyak. Orang nak cari itu macam payah. Oh, rupa-rupanya Ustazah Jamilah ni dah ada video tahun 1, ada tahun 2. So dia memudahkan untuk orang cari masa membuat carian tu lah. Itulah maksudnya. So tadi tu folder tu adalah playlist. Macam tu yang Ustaz Syukri tanya tadi tu. Yang saya melayukan dia jadi folder main. Atau kehadiran saya dah letak kat komen. Saya tengah murnikan lagi. Jadi sebentar tu ada lagi soalan. Baru ada yang silah 87 kehadiran. Link kehadiran tu. Saya dah sharekan ketiga-tiga tu lah. Saya dah post kat komen. Link kehadiran. Alamak, dia bercampur-campur je. Macam tu. Ustaz Luqman asingkan. Ustaz Luqman paste dulu kehadiran. Saya dah buat dekat atas tu kalau sebab dia jadi 3 sekali kan dekat bahagian komen tu. Sebab tadi terkopi sekali. Tapi kalau nak klik tu dekat komen tu dah boleh dah tu. Sebab dia link tu nampak kalau dekat paparan di handphone lah. Kalau paparan dekat kita ni nampak dia sekali. Tapi bila di handphone masih boleh klik Ustaz Luqman. Okey.
Saya post sekali lagi Okay, ni Ustazah Jamilah. Boleh cantum juga. Saya tengah enter tu. Jadi kena Boleh, baca boleh. pening sikit lah, dia rapat-rapat. Yang tu saya punya slide tadi lah. Saya buat ke Anyflip. Nanti sahabat-sahabat yang lain boleh rujuk. Yang Ustaz Luqman tadi dia bagi link Canva terus yang Ustaz Luqman buat tadi. So boleh rujuk slide Canva Ustaz Luqman lah. Canva, terbaik tu. Cantik. Dia ada pro and con lah. Tak pasti cubalah dulu. Saya punya. Itu sajalah Ustaz. Saya serahkan kembali kepada Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Luqman yang menerangkan banyak perkara yang sebenarnya bila explore tu dalam YouTube tu biasa kita cari saja apa dalam YouTube. Cuma ada banyak benda yang kita boleh dapat dan mudah-mudahan sekarang ni pun dah zaman kita pun tak terfikir tu bila nak buat penghakiman dalam bentuk online ni dan pertandingan juga dalam bentuk online. Cuma kita faham yang lebih mudahnya bila offline. Cuma bila mana ada perkara-perkara yang menyebabkan kita perlu ke arah itu dan kita perlu menyediakan ilmu untuk yang disebut oleh dalam hadis Nabi SAW, man arada dunya fa'anin bil ilmi, siapa nak akan dunia dengan ilmu, siapa nak akan akhirat juga dengan ilmu, siapa nak akan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Yang pasti ilmu kita walaupun hari ini sebut Anyflip, walaupun hari ini kita sebut dalam YouTube, tetapi ilmu tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila awal tadi kita dah sebut kita duduk dalam majlis ilmu, yakin ganjarannya 100 rakaat dan mereka yang mengajar sebenarnya, yang mengajar ini dalam hadis yang biasa saya sebut hadis 40 hadis amalan sedikit pahala berganda, yang mengajar dapat 5. Bukan mengajar dapat 5, yang mengajar dapat 1000. Yang belajar, yang duduk dalam majlis ilmu, ini sebab kita tahu kita majlis ilmu, walaupun YouTube kita boleh hantar benda-benda yang terbaik, walaupun kita tengok kalau segi view kita, kalau view benda-benda yang ialah macam nyanyian ke benda-benda ni sampai 100,000, 200,000 view, lagi-lagilah sekarang ni dengan benda-benda yang ilmu-ilmu hitam dia dan seumpamanya, view dia banyak. Tetapi kita ambil dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kadang bukan masalah view yang banyak, tetapi kadang kita nak lihat view kita adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya yakin kita pada hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu dan sekurang-kurangnya ilmu ini kita dapat gunakan pada jalan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada sekali lagi kepada Ustazah Jamilah yang tidak terhingga, dan juga kepada Ustaz Luqman yang tidak terhingga. Sebenarnya perancangan ni masya-Allah wa makarullah kita rancang baru 2-3 hari saja sampai tengah malam, tapi alhamdulillah bersyukur komitmen itu walaupun mungkin dia mengambil waktu kita, waktu rehat kita, tetapi kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu kadang Allah akan bantu kita dengan perkara yang kita tidak duga. Mungkin Allah datangkan dalam bentuk kesenangan, ketenangan, walaupun ada orang tu duit dia banyak tetapi tak tenang di jiwanya, tetapi ada orang tu dia suka bantu orang, suka bersedekah, tenang. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua yang dapat hadir, dan jangan lupa untuk isi kehadiran insya-Allah. Mudah-mudahan kalau tengok dari segi komen tu, saya tengok dalam kehadiran dia minta share video ni. Benda ni ada dalam YouTube. Kan Ustaz Luqman, maknanya rakaman kita ni ada dalam YouTube. Dia kalau kita Google Meet tu, kita kena hantar rakaman bila guna StreamYard ni, dan alhamdulillah jugalah saya pun terima kasih banyak kepada Ustaz Luqman yang mikrofon ni pun dia belikan. Lampu ni pun dia belikan. Jadi dan dapat juga saya untuk online dekat masjid guna StreamYard. Jadi benda-benda yang tu kadang-kadang ada benda yang kita kalau kita nilai terlalu banyak, kita bantu, kita buat satu benda tu, kita yakin besar kecil mana sekalipun ada ganjaran besar Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa semua yang hadir pada petang ni rasa tak ngantuk. Saya pun tak ngantuk, biasa saya ngantuk petang ni. Tapi alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada sekali lagi kepada panel Ustaz
Lokman dan juga Ustazah Jamilah yang mengambil masa petang malam nak buat malam tadi pun kita buat lagi apa ni bagus Ustaz Lokman. Kita ada Ustazah Jamilah ni dia nak buat apa tu rehearsal. Saya rasa je tapi maknanya kita bila rehearsal tu masya-Allah tadi pun kita letak green screen tapi dah cubalah tapi tak jadi juga. Tapi insya-Allah lah terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini dan terima kasih juga kepada mereka yang dapat memberikan pandangan dan mungkin ada pandangan-pandangan dan kita melihat kepada kehendak semasa dan kebetulan daerah Kuala Langat kita bersama dengan beberapa daerah kita ada Muhayyam Arabi dan kita juga perlu melihat kepada bagaimana nak menghantar rakaman-rakaman tersebut dan kita berikan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh mereka yang arif dalam bidangnya dan tahu dalam bidangnya dan mudah-mudahan yang menyampaikan ganjaran besar, yang menerima mendapat ganjaran besar dan menyampaikan lagi itulah disebut ilmu itu yang berterusan mandalla al khairi kafa'ili, siapa yang menunjukkan perkara yang baik kepada orang melakukan kebaikan, orang melakukan kebaikan, orang menunjukkan itu dia dapat ganjaran besar Allah SWT. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala majlis kita adalah majlis rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. View walaupun view kita tak sebanyak view jutaan, ribuan, ratusan ribu tetapi kita harap view yang paling utama adalah view daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Terima kasih banyak-banyak, mohon maaf banyak-banyak dan saya mewakili pihak PPD Kuala Langat khususnya unit pendidikan Islam daerah Kuala Langat mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kita banyak sebenarnya tenaga-tenaga daerah Kuala Langat ini yang kita dapat membantu di kalangan kita. Mudah-mudahan yang kita sebut hablum minallah wa hablum minannas dan mudah-mudahan kita adalah keluarga kita dalam pengertian kita dalam daerah Kuala Langat. Walaupun saya kalau ikut daerah saya pernah daerah macam-macam dan isteri saya lah kalau tengok dalam FB kan Lahir Selangor, macam-macam. Tapi kita boleh berada dekat Kuala Langat ini, kita meningkatkan dan membantu di daerah kita terutamanya dan membantu secara umumnya. Dan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan. Dan kita tangguhkan majlis kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan salawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi di siri-siri yang datang kalau ada pandangan akhir. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Nak ajak minum nanti insya-Allah.